Al-Quran, Datuk Dr. Haji Zahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, sampai kita kepada ayat 7, 8, 9 dan 10 dari surah Yusuf. Bagi tuan-tuan memiliki tafsir Ibn Katsir, turun muka pada jilid yang keempat, muka surat 549, iaitu firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin idh qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalin mubin uqtulu Yusuf aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. صدق الله العظيم. Sungguhnya ada beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah pada kisah Yusuf dan saudara-saudaranya bagi orang yang bertanya, iaitu ketika mereka berkata, sungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya iaitu Bunyamin lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguhnya ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata. Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke satu daerah yang tak dikenali, supaya perhatian ayahmu tertumpah kepadamu sahaja, dan sesudah itu hendaklah kamu menjadi orang yang baik. Seorang di antara mereka berkata, janganlah kamu bunuh Yusuf, tapi masukkanlah dia ke dasar perigi supaya dia dipungut oleh beberapa orang musafir jika kamu hendak buat demikian. Sekarang Allah firman bahawa dalam kisah dan cerita Nabi Yusuf bersama saudara-saudaranya terdapat tanda-tanda, iaitu tauladan dan nasihat bagi orang yang ingin bertanya tentang perkara tersebut, bagi orang yang ingin mengetahui beritanya, kerana hal itu merupakan berita yang sangat mengagumkan dan perlu diberitakan. Dalam tafsir kita pada awal surah Yusuf yang lalu, ada kalangan para sahabat ni yang bertanya kepada Rasulullah SAW agar diceritakan satu pengalaman ataupun cerita seperti yang dibawa oleh Nadhr bin Harith, dan kalangan mereka pun ada yang bertemu dengan Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Kita semua sudah maklum bahawa Salman telah pun pelajari banyak agama sebelum masuk Islam, sebelum dapat bertemu dengan Rasulullah SAW, kerana beliau mengikut fitrahnya mendapat hidayah daripada Allah untuk mencari keimanan yang sebenarnya, keimanan pada Tuhan yang sebenarnya. Maka beliau telah pun pernah masuk kepada agama Kristian sebagai contohnya, pernah belajar daripada kitab Taurat sebelum itu. Maka Salman bin Islam yang sangat mengagumkan perjalanan hidupnya itu, seperti disebut oleh Ibn Jauzi pada mukadimah tafsir surah Yusuf, bahawa para sahabat bertemu dengan beliau untuk berkata kepadanya, hadithna ya Salman at-Taurah fa innaha hasan ma fiha. Wahai Sayyidina Salman, ajarlah kepada kami apa yang Tuhan faham daripada kitab Taurat, kan tentu banyak benda baik untuk kami faham dalamnya. Jadi bertolak daripada permintaan itu, Allah SWT, satu daripada asbabun nuzul yang dihuraikan oleh para ulama, turunlah ayat surah Yusuf ini bagi mengatakan nahnu naqussu alaika ahsanal qasas, kami bawakan kepadamu kisah yang terbaik. Penjelasan kisah yang terbaik ni seperti yang disebut oleh kebanyakan para ulama tafsir. Imam Qurtubi menyatakannya, Imam Al-Baghawi, Imam Ibn Jauzi, Ibn Katsir, innama sumiyat kisah Yusuf ahsan al-qasas li'annaha jama'at zikr al-anbiya was-salihin wal-malaika wasyayatin wal-an'am wasyar al-muluk wal-mamalik wat-tujar wal-ulama wa-rijal nisa وحيلتهن وذكر التوحيد والفقه والسر وتعبير الرؤيا والسياسة والمعاشرة وتدبير المعاش وصبر الأذى والحلم والعز والحكم إلى غير ذلك من العجائب. Ini masukkan dengan keistimewaan surah Yusuf ni. Kalau kita flashback balik di awal dahulu, yang Allah menggambarkan ahsan al-qasas ini seperti dihimpunkan para ulama, kerana kisahnya menghimpunkan kisah para anbiya, kisah para salihin, kisah malaika, syaitan, kisah haiwan ternak, kisah perjalanan hidup para pemimpin, begitu juga rakyat jelata dan businessman, dan cerita tentang para ulama, golongan lelaki, perempuan, nanti budaya mereka, kisah tentang tauhid, fiqh, perkara yang bersifat rahsia, kemudian bagaimana mentadbir mimpi, kemudian mencerita tentang politik, ilmu sosiologi, dan menceritakan juga tentang bagaimana pengurusan kehidupan manusia, pengaturannya, kemudian kesabaran mengalami kesusahan, begitu juga menceritakan tentang impian, cerita tentang kemuliaan, hukum ataupun hikam, hukum-hukum dan juga hikmah-hikmah macam-macam yang dibawa, berbagai bentuk keajaiban yang terdapat dalam surah ni. Jadi
bila Nabi Yusuf alaihissalam dalam cerita yang dibawakan kat sini merupakan jawapan kepada banyak perkara yang ditimbulkan. Kerana banyak berita yang mengkagumkan yang dikemukakan dalam surah Yusuf ini. Lalu bila Allah Ta'ala membuka tirai untuk menceritakan apakah perkara yang berlaku dalam keluarga yang mulia ini, iaitu adik-beradik sejumlah 10 orang, abang-abang sulung ini, abang-abang yang atas Nabi Yusuf ini telah pun berkata sesama mereka bahawa Yusuf ini lebih dicintai, Yusuf dan adiknya lebih dicintai dibandingkan dengan kita kepada ayah kita. Sedangkan kita ni merupakan orang yang banyak manfaatnya. Wa nahnu usbah. Usbah ni maknanya satu bilangan yang kuat. Kalau kita belajar bahasa Arab, perkataan usbah ini merujuk kepada ada dua perkara, bilangan dan kekuatan sebenarnya. Jadi kami ni merupakan bilangan, kami boleh buat kerja macam-macam, tetapi seolah-olah macam ayah tidak ambil peduli pada kita. Ya, kenapa pula ya Yusuf ini yang mendapat tempat di hatinya? Kenapa Bunyamin? Bunyamin ni kata Imam Ibn Jauzi tafsirnya datang perkataan Ibn Yamin. Tu dia, Ibn Yamin. Kenapa dipanggil Ibn Yamin, tuan? Kerana Yamin ni dalam bahasa Suryania adalah merujuk kepada wajah. Iaitu Bunyamin ni dilahirkan oleh ibu. Pada waktu itu ibunya meninggal dunia ketika melahirkan beliau. Maka dipanggil sebagai Ibn Wajah. Anak yang lahir dalam kesakitan ataupun ibunya mengalami kematian. Maka dipanggil Bunyamin daripada Ibn Yamin. Macam Ibrahim datang perkataan Abun Rahim. Jadi Ibrahim ini ada keserupaan ataupun persamaan di antara bahasa-bahasa anak-anak Nabi Ibrahim ini, yang bahasa Suryania banding dengan bahasa Arabiah. Bahasa Hebrew itu dengan bahasa Arab. Jadi apa yang dikatakan oleh abang-abang ini, kenapa Yusuf dan juga adiknya Syaqiq ni berarti adik-adik seayah seibu, lebih dicintai kepada ayah kita nak dibandingkan dengan kita, sedangkan kita ni yang bawa manfaat untuknya, bukan? Kita yang berusaha, kita yang berdaya maju, kita yang bekerja, kita yang mendatangkan hasil kepada keluarga. Inna abana lafi dhalalim mubin. Maka sesungguhnya ayah ini berada dalam satu kesilapan apa yang dibuat itu. Dhalal ni kalau kita belajar bahasa Arab, dia bukan merujuk kepada kesesatan seperti yang kita fahami di hujung surah Al-Fatihah itu. Waladdallin, itu kesesatan di sudut akidah. Tapi kesesatan yang digunakan Al-Quran juga merujuk kepada perkara-perkara lain. Contohnya perkataan ini yang bermaksud 3 perkara. Yang pertama adalah fi khata'in min ra'yihi qala Ibn Zaid. Kata Ibn Jauzi tafsirnya, perkataan dhalal dimaksudkan itu tersilap, kesilapan, ini kekeliruan ayah ni dibuat satu perkara yang tidak tepat. Yang kedua fi syaqain qalahu muqatil wal murad bihi ana'ud dunya. Ni merujuk kepada satu kesulitan ataupun ayah ni kenapalah yang diutamakan Yusuf dengan Bunyamin sedang kita yang bawa banyak manfaat kepada mereka. Maka makna dhalal ni juga merujuk kepada syaqa, iaitu kesusahan. Yang ketiga wa thalith fi dhalalin an tariqis sawab alladhi yaqtadi ta'dil al-mahabba bainana lianna naf'ana lahu a'ma qala Zajjaj. Jadi kat sini bila merujuk kepada dhalal ni adalah kesilapan takdir ayah dari sudut penilaian kepada kita. Kenapa kasih sayang itu lebihkan kepada yang dua orang tu banding kita? Jadi maknanya kat sini merujuk kepada ta'dilul mahabbah. Kata Imam Az-Zajjaj, walau nasabuhu ila dhalal fid din kanu kuffaran. Innama aradu innahu qaddama ibnaini saghiraini alaina fil mahabbati wa nahnu jama'atu naf'una akthar. Di sudut bahasa Arab, kalaulah dalal yang dimaksudkan di sini diterjemahkan dengan makna sesat di sudut akidah, kesilapan mencari hidayah, tentulah kata-kata ini salah. Kalau kita terjemahkan demikian, maknanya anak-anak itu jadi kafir tahu. Sebab mereka menyandarkan sesuatu yang tidak tepat kepada si ayah, sedangkan ayah merupakan seorang Nabi. Yang jelasnya kat sini kata Imam Zajjaj, ini adalah kerana ayah melebihkan 2 orang anak itu. Pada penilaian yang besar, yang 10 orang itu kami yang patut diutamakan kerana kami yang bawa manfaat untuk keluarga ini, kami yang bekerja. Maka itu maksud Allah Subhanahu Wa Taala. Bahaya kalau kita menterjemahkan Quran dalam keadaan kita tak faham khalfiyah ataupun mula bahasanya, kita tak faham dari sudut lamsahnya penggunaan bahasa yang dimaksudkan oleh Allah SWT itu, kerana ia memerlukan kepada huraian. Ini perlunya kita kepada tafsir. Jadi usbah ini adalah kata menunjuk kepada kelompok, bilangan. Paling sedikit pun 10 orang. Dan mungkin dia yatarawah baina 10 ila 40. Dia mungkin duduk di antara bilangan 10 hingga 40 orang. Kerana kelompok ini terdiri pada ramai orang, tentulah dia kuat. Atas dasar itu difahami bahawa kelompok yang kuatnya selesa Yusuf daripada ibu yang lain
berjumlah 10 orang seperti disebut oleh Al-Imam Ibn Ashur dalam tafsirnya. Jadi telah saya jelaskan kepada tuan-tuan, dalal yang digunakan Quran kadang-kadang maknanya sesat, kadang-kadang maknanya bingung, kadang-kadang maknanya tak mengetahui arah, kadang-kadang maknanya lost, kadang-kadang maknanya. Jadi dia juga kalau kita lihat dalam surah yang kita dengar pada pagi Jumaat atau kita baca sebagai imam. Wa qalu a idza dhalalna fil ardi a inna lafi khalqin jadid. Yang surah Sajdah kan, ayat ke-10. Orang kafir itu mengatakan a idza dhalalna fil ard, kalau kami dah pun hancur masuk dalam tanah. Jadi dhalla di sini merujuk kepada hancur pula. Si kafir ni mempertikaikan kalau dah mati jadi tanah, macam mana pula boleh kembali ke dunia, macam ayat penghujung surah Yasin yang kita bincangkan sebelum ni. Jadi jangan kita menterjemahkan Quran secara lafzi, maka kita akan terjumus dalam kesilapan nanti. Jadi dapat kita fahami maknanya segala kegiatan yang tidak membawa kepada satu benda yang sepatutnya, benda yang benar. Jadi dalam hal ini saudara Nabi Yusuf menilai ayah mereka yang mencintai Yusuf dan juga Bunyamin berlebihan itu telah melakukan satu sikap yang tidak membawa kepada kebenaran. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian. Jadi bila melihat dalam tafsir Ibn Katsir, Allah menceritakan di sini bahawa dari sudut suri tauladannya yang dimaksudkan oleh Allah di situ ayatul lisailin, ini merupakan tanda-tanda bagi mereka yang bertanya. Kemudian bila datang ayat berikutnya, waqtulu yusufa aw yutrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Bunuhlah saja Yusuf atau buanglah dia ke satu daerah yang tidak dikenali supaya perhatian ayahmu tumpah kepadamu saja, dan sesudah itu kamu menjadilah orang yang baik-baik. Jadi ini konspirasi yang berlaku di antara mereka. Bila mereka melihat si ayah mencintai Yusuf dan juga Bunyamin lebih daripada mereka, maka timbullah prasangka buruk dan mereka mencari jalan keluar dalam apa yang mereka anggap sebagai cara untuk menenangi hati si ayah. Itu sebab dalam kuliah yang lalu saya terangkan kepada tuan-tuan bagaimana pentingnya ada perkara-perkara yang menunjukkan ada dalat hadhihi ayat ala wuqu' al-hasad bainal aqarib. Kadang-kadang boleh berlaku perasaan hasad ini walaupun kepada mereka yang punya pertautan hubungan darah daging. Alangkah selalunya berlaku perkara semikian. Ini menyebabkan yahmilu sahibahu al-kazib wa qati'atir rahim wa uquqil walid. Wahadha ma hasala li ikhwati Yusuf. Dan inilah yang telah mengakibatkan seorang itu boleh berdusta, boleh memutuskan silaturahim, boleh bawa penderhakaan kepada ibu ayah. Ini seperti contoh yang berlaku dalam kehidupan Nabi Yaqub, ujian Allah kepadanya. Nabi lagi besar pangkatnya, lagi hebat ujiannya. Jadi yang berlaku kat sini, mereka telah pun wa'al tafkir jiddiyan fi ibad Yusuf an abihi walau biqatlihi atau taghibihi anhu. Lalu ini yang menunjukkan kepada apa begitu sekali kejahatan cara berfikir mereka nak membawa Yusuf ini supaya jauh daripada ayah, walaupun bawa pada pembunuhannya ataupun diasingkan dia, dan dia telah pun melakukan perkara yang paling buruk sekali yang tidak terjangkau oleh akal fikiran, iaitu menolak Yusuf ini jatuh ke dalam perigi seperti yang akan kita bincang ayat berikutnya. Jadi dalam kata-kata di sini, bunuhlah Yusuf ataupun hantar dia ke tempat yang mana akan terasing daripada ayah, maka dia tidak boleh kembali kepada ayah. Fa idza fa'altum zalika bi Yusuf yaqbal Yaqub biwajhihi ilaikum. Maka dengan cara itu nanti ayah dia akan beralih kasih sayangnya kepada kamu dan dia akan lupa pada Yusuf, dan tidak ada siapa pun dapat menghalang kamu untuk dapat kasih sayang ayah pada waktu itu. La haula quwwata illa billahil aliyyil azim. Tengok bagaimana akal seorang manusia ketika berada dalam kesesatan ataupun berada dalam melakukan maksiat kepada Allah, akalnya akan terhalang daripada berfikir secara waras. Apakah mereka tak berfikir bahawa kasih sayang ayah ni kepada anak, ibarat yang kita kata takkan putus air dicincang itu, kalau adik-adik ni kan pula ayah ibu yang penat-penat melahirkan seorang anak, adakah semudah itu dia akan dilupakan? Baik, kita akan lihat dalam kuliah berikutnya bagaimana yang dimaksudkan oleh Allah SWT, dan apakah ada lagi kasih sayang sakit-baki kasih sayang itu pada abang-abang yang 10 orang ini, sehingga mengalihkan mereka pada satu tindakan dalam kebencian itu masih ada lagi kasih sayang. Mudah-mudahan kita dapat lihat dalam kuliah akan datang, dan kita juga akan belajar satu doa yang dikemukakan oleh Ibn Jauzi, bagaimana kita berada dalam kesukaran, kesulitan, mohon kepada Allah SWT pelepasan. Inilah yang berlaku pada Yusuf AS dengan doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT itu, maka datang kasih sayang Allah walaupun berada dalam kegelapan perigi. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.